Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 April 2023 bersama saya Nusha Mama Amin. Bekas Menteri Besar Perlis Azlan Man didakwa di Mahkamah Session Kangar hari ini atas tuduhan membuat tuntutan palsu berjumlah lebih 1.18 juta ringgit untuk perjalanan dan penginapannya ke UK. Menurut kertas pertuduhan, tuntutan dibuat tanpa perjalanan sebenar dilakukan. Pendakwaan membuat 5 pendakwaan terhadap Azlan di depan Hakim Nur Salha Hamzah. Azlan mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Terdahulu, Azlan hadir diwakili Peguam Burhanuddin Abdul Wahid, manakala pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. Azlan merupakan adun pauh pada 2013 hingga 2018 sebelum memegang kerusi Dun Bintong pada 2018 hingga 2022. Bekas pengerusi UMNO Perlis itu gagal mempertahankan kerusi Dun tersebut pada PRU lalu. Azlan juga gagal mempertahankan jawatan Ketua UMNO bahagian Kangar pada pemilihan parti baru-baru ini. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknun mendakwa terdapat gerakan untuk memecatnya sebagai wakil negeri dalam Majlis Kewangan Negara. Sanusi berkata gerakan itu cuba menggantikannya dengan Setiausaha Kerajaan Kedah, Nurizan Kasali. Sanusi bagaimanapun mengakui tidak dapat memberikan sebarang bukti kerana hanya bercakap sebelum perkara tersebut berlaku. Memetik berita harian, Sanusi tegas akan memastikan gerakan itu tidak akan menjadi realiti. Di bawah perkara 108 Perlembagaan Persekutuan, Majlis Keuangan Negara akan memutuskan pembayaran persekutuan kepada negeri. Majlis itu dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan ahlinya terdiri daripada seorang wakil dari setiap negeri dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Sanusi mendakwa bahawa komplot untuk menggugurkannya daripada Majlis Kewangan Negara adalah hasil daripada kritikan berterusannya terhadap Kerajaan Persekutuan. Pengarah Pilihan Raya PAS itu berkata gerakan tersebut sedang melobi Sultan Kedah. Baik, berita seterusnya. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Jamal Mat Yunus dipercayai dipanggil hadir bagi pendengaran lembaga disiplin. Memetik utusan Malaysia, ia berkaitan Jamal yang didakwa menyogok 12 orang perwakilan untuk mengundinya pada pemilihan parti pada 18 Mac lalu. Menerusi sepucuk surat yang ditandatangani Pengerusi Lembaga Disiplin UMNO Muhammad Hafarizam Harun bertarikh 7 April 2023, Jamal dikatakan melanggar peruntukan Perlembagaan UMNO dan Tata Etika Ahli UMNO. Antara isi kandungan surat terbabit ialah mendakwa Jamal pada 17 Mac 2023 telah melakukan perbuatan rasuah dan sogokan politik dengan memberikan wang sebanyak RM1,000 kepada 12 penama perwakilan. Dalam surat tersebut juga, perwakilan yang diberikan sogokan itu diarahkan bersumpah untuk mengundi Jamal dalam pemilihan parti. Jelas surat itu lagi, selain wang tunai, perwakilan turut diberikan satu beg perwakilan mengandungi kad gantung perwakilan, cai dan sekeping kad jemputan yang dikatakan boleh ditunaikan berjumlah RM2,000 jika Jamal menang pemilihan tersebut. Bagaimanapun, menurut laporan itu lagi, Jamal gagal dihubungi untuk mendapatkan pengesahan panggilan dan penerimaan surat tunjuk sebab tersebut. Terdahulu, Jamal mengekalkan jawatannya sebagai Ketua UMNO bahagian Sungai Besar pada pemilihan Mac lalu dengan menewaskan bekas Menteri Besar Selangor Muhammad Kir Toyo. Sementara itu, dalam reaksinya kepada Malaysia Kini hari ini, Jamal mengesahkan bahawa Lembaga Disiplin Parti telah memanggilnya untuk menjelaskan perkara itu Rabu ini. Bagaimanapun, Jamal menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang dilemparkan kepadanya, mengatakan bahawa ia adalah fitnah daripada pihak tertentu yang tewas dalam pemilihan. Dalam usaha untuk membersihkan namanya, Jamal berkata sidang media akan diadakan selepas berjumpa dengan Lembaga Disiplin Parti.
KDM mengesahkan PDRM serta SKMM sudah membuka kertas siasatan berhubung kenyataan berbau perkauman membabitkan dua wakil rakyat PAS. Kertas siasatan itu dibuka ke atas presidennya yang juga Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang serta Ahli Parlimen Perkhidmatan PAUH yang Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang Muhammad Fawaz Muhammad Jan. Memetik portal berita harian, Hadi disiasat kerana mendakwa golongan bukan Islam dan bukan Bumiputra adalah punca gejala rasuah di Malaysia. Manakala, Muhammad Fawaz pula didakwa memfitnah orang bukan Islam. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution berkata siasatan ke atas Hadi dan Muhammad Fawaz dibuat mengikut Seksyen 505(c) Kanun Keseksaan. Menurut Saifuddin lagi, siasatan ke atas dua wakil rakyat itu turut dibuat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Saifuddin berkata demikian dalam jawapan bertulisnya di Dewan Rakyat bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Kuan Eng mengenai laporan polis terhadap Hadi dan Muhammad Fawaz. Sebelum ini, Muhammad Fawaz menerusi hantaran di Facebooknya memohon maaf mengenai dakwaan memfitnah orang bukan Islam. Muhammad Fawaz berkata kenyataan itu ditulis dan dimuat naik oleh pengendali Facebooknya selain berharap isu berkenaan tidak diperbesarkan kerana kenyataan itu sudah dipadam. Sementara itu, Hadi menerusi kenyataannya pada Ogos tahun lalu mendakwa golongan bukan Islam dan bukan Bumiputra sebagai kumpulan majoriti menjadi perosak politik dan ekonomi negara. Baik, kita ke berita seterusnya. Kecerdikan akal pengerusi PN Muhyiddin Yassin disoal susulan kenyataannya mengenai pertikaian Laut Cina Selatan dengan China. Ini selepas Muhyiddin membidas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana dianggap cuai dalam memberi kenyataan berhubung isu pertikaian Laut Cina Selatan. Ia susulan kenyataan Perdana Menteri itu yang memberitahu Putrajaya terbuka kepada rundingan selepas Beijing membangkitkan projek operasi cari gali Petronas di kawasan laut tersebut. Dalam kenyataannya, Muhyiddin memberi amaran bahawa kenyataan Anwar itu secara tidak langsung boleh dianggap memperakui tuntutan China terhadap kawasan yang sudah sah merupakan wilayah Malaysia. Mengulas kritikan Muhyiddin, Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee berkata bekas Perdana Menteri itu sepatutnya lebih faham keadaan yang sebenar. Malah, Lee dengan tegas mempersoal sama ada Muhyiddin bodoh atau pura-pura bodoh kerana menurutnya sebagai bekas Perdana Menteri sepatutnya tahu bahawa dalam perihal hubungan antarabangsa, banyak perkara perlu diberi perhatian. Ini termasuk melibatkan urus tadbir pertemuan dan timbang tara untuk menyelesaikan atau setidak-tidaknya mengendurkan ketegangan dalam sesuatu isu termasuk tuntutan bertindih di Laut China Selatan. Lee berkata Muhyiddin menjejaskan kedaulatan negara apabila mengkritik Anwar mengenai hubungan Malaysia dan China. Tambah Lee lagi, apabila berhadapan dengan kuasa-kuasa besar, bahasa diplomatik adalah amat penting untuk memastikan hubungan harmoni dikekalkan. Sepatutnya sebagai seorang yang berpengalaman, menurut Lee, Muhyiddin yang mempunyai banyak pengalaman politik tentunya cerdik, pandai dan bijaksana. Anwar sebelum ini menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berkompromi dengan China berhubung penerokaan syarikat minyak dan gas negara itu dan berkata Muhyiddin patut lebih teliti dengan kenyataannya. Baik, dalam perkembangan yang lain, Ahli Parlimen Besut Syekh Muhammad Zulkifli Jusuf pada Jumaat melancarkan sebuah mesin pengeluaran wang ATM di kawasan parlimennya. Namun, acara itu menjadi perbincangan dan kelak ketawa sebahagian pengguna maya yang pelik dengan keadaan yang jarang-jarang berlaku itu. Mereka berpendapat perkara itu aneh kerana mesin ATM sudah digunakan secara berleluasa di seluruh Malaysia, tidak seperti di era 90-an. Pengguna maya juga menyindir acara itu yang kelihatan bersungguh-sungguh berserta dengan acara perasmian melalui pemotongan reben. Mesin itu diletakkan di sebuah stesen minyak di kawasan parlimen di Terengganu bagi memudahkan penduduk setempat. Kata Cik Muhammad dalam satu hantaran di Facebook, penduduk Hulu Besut selama ini terpaksa pergi ke Bandar Jertih yang agak jauh untuk mengeluarkan wang.
Justeru Cik Muhammad berharap semoga kemudahan ATM dapat membantu penduduk dan merancakkan lagi ekonomi di Hulu Besut. Jarak dari Hulu Besut ke Jertih kira-kira 35 km atau 40 minit perjalanan. Sementara itu, pembantu peribadi Cik Muhammad mempertikaikan komen-komen negatif berkaitan acara itu. Pembantunya yang dikenali sebagai Cikgu Solah berkata, perasmian itu bertujuan meramaikan pengguna menggunakan kemudahan ATM tersebut supaya mencapai sasaran bank. Dalam catatan di Facebook, Cikgu Solah mempertikaikan mengapa perkara itu ditularkan seolah-olah ia menjadi kesalahan. Sedangkan tambahnya, dalam majlis itu tidak ada sepatah ucapan dari Cik Muhammad. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.